Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni seperti biasa kita dah dimaklumi, insyaAllah kita akan sambung sedikit tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita akan lihat iaitu di dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra insya-Allah kita akan pilih beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita tadabbur dan memahami apa yang Allah taala nak sampaikan kepada kita selaku umatnya. Kita sedia maklum kita adalah umat yang mana perlu berada dalam keadaan pertengahan. Pertengahan iaitu dari segi sedekah, dari segi kita melontarkan pandangan, dari segi kita beramal kepada sesuatu perkara. Di samping itu kita juga perlu lebih mementingkan kualiti berbanding kuantiti. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan tengok beberapa perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita untuk kita amalkan. Yang mana insya-Allah kita sebelum ni kita dah lihat, kita dah tadabbur sedikit ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana iaitu dalam surah Al-Isra ayat yang ke-28. Sebelum ni kita berhenti pada ayat yang ke-28 surah Al-Isra. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung ayat yang seterusnya, iaitu kita akan lihat insya-Allah malam ni mana yang dan mana yang sempat. Dalam masa yang ringkas ni kita akan sambung ayat yang ke-29, 30 dan 31 insya-Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah tahu sebelum ni kita dah bincang, kita dah kongsi berkaitan dengan adab kita dengan ibu dan ayah kita. Setelah itu Allah ajar kepada kita adab dengan ahli keluarga kita, iaitu dari segi layanan kita, dari segi pemberian sedekah, infak kita kepada mereka, itu adab-adabnya. Setelah itu Allah ajar kepada kita jangan membazir dan jangan boros, iaitu belanja dengan melampaui batas seperti yang telah kita sebutkan sebelum ni. Manakala pada ayat yang ke-28 Allah Ta'ala mengajar juga kepada kita, kalau hang rasa hang tak mampu nak bagi sedekah ataupun infak ataupun sumbangan, maka hang tolaklah dengan tolakan ataupun elakkanlah ataupun tak ada atau kita tolaklah permintaan orang tu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut. Itu yang Allah rekodkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-28. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung pada ayat yang ke-29 dan seterusnya mana yang sempat insya-Allah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله العظيم.
Sebelum ni kita dah bagi tahu lah format kita. Apabila kita baca ayat Quran, kita akan sebut sikit lah pada part mana yang boleh berhenti dan yang tak boleh berhenti. Maka pada ayat yang ke-29 ini dalam kitab Manarul Huda, iaitu kitab tentang waqaf dan ibtidak, kitab yang membicarakan tentang cara berhenti dan cara sambung, menyebutkan pada ayat yang ke-29 ni sempurnanya kita berhenti pada akhir ayat tersebut, iaitu mahsurah. Kita dilarang untuk berhenti pada unuqika. Kita dilarang juga berhenti daripada kullal basta. Seafdal, sebaiknya dan sesempurnanya habiskan satu ayat tersebut. Jadi apa Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita pada ayat yang ke-29, maksudnya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah kamu menjadikan tangan kamu itu terbelenggu di leher kamu. Unuq ialah leher kita, tengkok kita. Terus Allah sambung wala tabsutha kullal basta. Dan janganlah kamu terlalu ataupun terlampau melebarkan, membesarkan, menghulurkan tangan kamu, fataqa'uda maluman mahsura. Kerana itu kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Jadi pada ayat ni ada beberapa perkara yang kita kena tengok yang Allah ajar kepada kita. Sebelum tu ayat yang ke-28 Allah ajar kepada kita adab ketika menolak permintaan orang. Manakala pada ayat yang ke-29 Allah ajar kepada kita pula adab memberi sedekah. Yang pertama iaitu Allah melarang kita iaitu bakhil, ataupun dalam ayat ni meletakkan jangan kamu menjadikan tangan kamu terbelenggu di leher kamu, di tengkok kamu. Jadi bila tangan kita dekat sini diikat dengan sangat yang kuat, ketat, dan kita tak mampu nak keluarkan, membawa maksud kita tak boleh nak mengeluarkan, memberi sesuatu pada orang lain, maka ulama tafsir mengatakan itu membawa maksud bakhil ataupun kedekut sangat. Manakala Allah mengatakan pula janganlah pula kamu terlampau boros, terlampau nak bagi, terlampau nak sedekah semuanya. Maka Allah menjawab dengan kedua perkara ataupun perbuatan tersebut, terlampau kedekut dan terlampau boros, terlampau keluarkan duit. Maka Allah menjawab dengan mengatakan siapa yang terlampau kedekut itu maka dia ni akan tercela. Manakala siapa yang terlampau boros ataupun suka keluarkan harta semuanya, maka dia ini akan menyesal. Jadi inilah Islam yang meletakkan sebaik-baik keadaan ataupun perbuatan, perkara yang kita lakukan iaitu pertengahan, iaitu dengan pertengahan sahaja. Allah tak bagi terlampau kedekut sampai tangan macam ni, ibarat dia. Dan manakala Allah juga tak bagi kita terlampau boros keluarkan duit. Maka dalam ayat ni juga dipahamkan oleh kita untuk kita faham bahawasanya jangan terlampau kedekut. Orangnya bakhil ni, orangnya kedekut ni, Allah menjawab pada ayat ini, dia ni akan dicela oleh orang, dia akan dicela oleh masyarakat. Cubalah kita tengok cerita Haji Bakhil. Orang bukan suka sangat dekat dia. Cerita labu-labi kan, Haji Bakhil, orang tak suka kat dia sebab dia terlampau kedekut. Pada benda keperluan pun dia macam payah nak keluarkan, itu orang yang kedekut. Manakala orang yang terlampau boros ataupun maksud lainnya, dia ni kalau orang nak minta sedekah, kalau dia nak keluarkan apa-apa, dia akan bagi semua hartanya. Ini Islam larang. Ini Islam larang. Contoh, kita ni tawakal tinggi, kita ni ada duit banyak, kita nak sedekah. Tapi bila orang minta sedekah dekat kita, orang tu minta sikit tapi kita bagi semua harta kita. Ni aku tawakal kepada Allah, anak-anak isteri aku ajak dia tawakal kepada Allah. Ni harta aku yang banyak ni, ambil semua untuk agama, untuk Islam, untuk jihad, untuk fisabilillah, semua ambil, aku tak kisah. Maka ini kita nampak macam baik, sebenarnya Allah larang. Sebenarnya itu perbuatan yang tercela. Disebutkan dalam banyak hadis, banyak hadis yang mana semuanya menceritakan berkaitan dengan beberapa sahabat Nabi yang dia nak sedekah semua hartanya untuk Islam. Tapi Nabi sendiri larang. Nabi sendiri larang perbuatan yang kita nampak baik,
sebenarnya tak baik dari sudut yang lain, dan Allah sendiri melarang perkara tersebut. Jadi itulah Islam, yang mana kita ini sebagai seorang Muslim kena jadi orang yang pertengahan, tak terlampau kedekut, tak terlampau nak mengeluarkan semua harta. Jadi kita punya kesimpulan pada ayat yang ke-29, pengajaran yang kita boleh ambil ialah Allah melarang kita terlampau bakhil. Yang kedua, Allah melarang kita terlampau pemurah. Ini istilah yang mudah kita faham. Sebab ini Allah larang, Nabi pun larang. Kalau kamu nak sedekah, pastikan kewajipan tanggungan kamu itu sudah mencukupi. Dalam hadis sahih disebutkan seorang sahabat Nabi, dia nak sedekah seluruh hartanya kepada Islam, kepada agama. Tetapi waktu itu Nabi mengatakan, hang ada tak keturunan? Dia kata dia ada seorang anak. Maka Nabi katakan, tinggalkanlah anak kamu itu dengan kekayaan lebih baik daripada hang tinggal dalam keadaan meminta-minta pada orang lain. Jadi kita cek balik harta kita, sudahkah kita bahagikan kepada anak-anak kita, supaya bila kita meninggal dunia nanti, anak-anak kita ni tak jadi meminta-minta. Itunya Nabi anjurkan kepada kita untuk kita perhatikan. Seterusnya, pengajaran pada ayat yang ke-29 ialah Allah menyebutkan, kalau hang terlampau bakhil, kalau hang terlampau pemurah, maka orang yang terlampau bakhil ini akan dicela ataupun akan dikutuk, akan dihina oleh masyarakat. Manakala orang yang terlampau pemurah ini pula, dia ini akan menyesal. Dia menyesal di atas kehilangan harta-hartanya yang telah diinfak semuanya tanpa dia fikir panjang. Jadi ini kesimpulan ataupun khulasah bagi ayat yang ke-29. Allah menyebut kepada kita jangan terlampau kedekut, jangan terlampau pemurah sangat, kerana kedua-duanya ada keburukan yang tersendiri. Terus kita masuk pada ayat yang ke-30 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul azim. Apa Allah kata dalam surah Al-Isra ayat yang ke-30? Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan, meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyempitkannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Nampak? Maksud dia apa? Allah ni dialah yang mengawal urusan rezeki kita. Allah ni dia yang mengawal kita punya keuangan, keperluan harian kita. Allah ini khabiran basira. Allah sangat teliti pengetahuannya, sangat-sangat tahu dan maha melihat tentang keadaan kita. Adakala Allah cukupkan, kadangkala Allah kayakan, adakala Allah sempitkan. Semua itu atas ilmu kekuasaan Allah. Dia tahu. Kita ni waktu zaman sekarang COVID-19 2020 ni yang seakan tahun ni kalau ikutkan kereta terbang. Tapi tahun ni Allah mengatakan, aku uji kepada mereka ini bahawasanya aku sempitkan sedikit rezeki mereka dengan mereka tak boleh kerja. Mungkin setengah tempat dipotong gaji dan sebagainya. Maka kita kena ingat kembali kepada Allah. Ini Allah yang kawal, ini Allah yang pegang. Kalaulah semua manusia, ayat ni dia tak fokus kepada umat Islam saja, tapi semua manusia. Kalau semua manusia Allah bagi kaya saja semua. Ingat Allah kata dalam surah Syura juzuk yang ke-25, maksud dia, kalaulah aku melapangkan, mengkayakan harta umat-umatku dengan harta, maka pasti mereka ini akan melakukan satu perbuatan melampaui batas. Ini Allah meletakkan pasti. Mesti kita akan buat. Jadi kita kalau kita kaya ni, kita kena ingat ada kala kita akan terlupa diri, maka kita akan merosakkan diri kita dengan kekayaan tersebut. Maka Allah menyebutkan, akulah yang akan melapangkan rezeki seseorang dan akulah yang akan menyempitkan rezeki seseorang ikut suka aku. Maksud dia Allah tahu keadaan kita waktu tu. Waktu sekarang hang sesuai dalam keadaan rezeki hang cukup-cukup. Contoh, tak boleh makan stik. Manakala bulan depan aku akan bagi hang dalam keadaan yang kaya, iaitu rezeki hang lebih.
Maka inilah diri kita yang mana kita kena sedar pemberi rezeki itu Allah. Segala kekurangan kelebihan pada rezeki kita tu kita kena ingat Allah yang kawal. Bila kita ada rezeki yang lebih, maka sedekah pun kena lebih. Bila kita ada rezeki yang kurang, maka sedekah itu ikut kemampuan. Tengok pada ayat yang ke-29 tadi, kalau kita rezeki kita kurang, jangan terlampau nak pemurah sangat. Perhati ahli keluarga tanggungan kita dahulu. Kalau kita tak mampu, tengok pada ayat yang ke-28 Allah ajar. Orang minta sedekah kepada kita, waktu tu Allah uji kita, rezeki kita sempit. Maka kita tolak dengan tolakan yang baik, iaitu dengan mendoakan moga Allah mudahkan urusan dia. Kesinambungan cerita dia. Itu ayat dia. Allah nak ajar kepada kita untuk kita beramal dan beriman. Akulah yang mengawal urusan rezeki kamu. Sempit ke, diluaskan ataupun diberi kekayaan ke, kedua-duanya itu ada dia punya ujian dia. Allah bagi rezeki lebih kepada hang, ada ujiannya. Allah sempitkan rezeki pada hang, ada ujiannya. Contoh, Allah bagi rezeki lebih kepada hang, membawa masuk dalam harta hang tu, dalam harta kita tu ada hak orang lain, yang mana kita kena bagi sedekah ikut keperluan, dan sedekah membawa kepada kebaikan. Ingat ayat sebelum tu kita dah bincang, kalau kita sedekah, kita sumbangkan duit ke arah perkara yang tidak baik, itu membazir namanya. Manakala kalau Allah uji kita dalam keadaan yang sempit, yakinlah bahawasanya Allah nak sedarkan kepada kita, boleh jadi waktu kita ada duit tu kita terbazir duit kita. Boleh jadi waktu kita ada duit tu kita terlampau kedekut dengan ahli keluarga kita. Yang mana Allah juga melarang pada ayat 29, jangan kamu bakhil sangat. Iaitu antara hikmah pada ayat yang ke-30. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, insya-Allah kita cuba jawab semampunya. Manakala pada ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita membincangkan tadabbur, iaitu dalam surah Al-Isra ayat yang ke-28, ayat yang ke-29 dan 31 insya-Allah. Kita sambung pada ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sadaqallahul azim. Ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu Allah meletakkan dan jangan, iaitu larangan. Jangan kamu taqtulu, membunuh, auladakum, anak-anak kamu. Khasyah, sebab kamu takut. Imlaq, takut miskin, takut papa kedana, takut fakir, takut miskin. Itu pertama Allah larang kita. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu disebabkan kamu takut rezeki kamu akan jadi sempit. Disebabkan kamu takut rezeki kamu tak cukup. Ingat, kita kena beriman. Apa Allah sambung dalam ayat yang ke-31? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sekali lagi Allah bagi kepada kita satu turning point untuk kita faham, aku Allah yang memberi rezeki kepada kamu, iaitu ibu dan ayah, dan kepada anak-anak kamu. Tadi ayat yang ke-30 Allah dah cakap dah. Allah suruh kita jaga keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Allah yang bagi rezeki, Dia yang bagi kaya, Dia yang bagi kita rezeki kita sempit. Manakala ayat 31 Allah mengatakan larangan, jangan kamu bunuh anak-anak kamu disebabkan kamu takut miskin, takut papa kedana. Allah buat turning point lagi. Allah yakinkan kita, aku yang bagi rezeki kepada engkau dan anak-anak engkau. Sebab perkara ni berlaku pada zaman jahiliah dulu. Mereka ni takut bila ada anak je, sudah. Anak tu ibarat macam bala. Mereka duk nampak apa? Bila ada anak ni, harta mereka yang ada ni habis. Kena beli pampers, kena beli susu, kena beli tilam untuk dia, kena beli tu, kena beli baju dia, semua kita kena. Jadi kita nampak pengeluaran duit kita tu banyak kepada anak kita.
Maka kita kena faham. Jadi saya tahu semua kawan-kawan saya, pendengar-pendengar, tuan-tuan dan puan-puan pun ada pengalaman bahawasanya ayat ini Allah katakan kepada kita, aku bagi rezeki kepada engkau dan anak engkau, sebenarnya betul berlaku kepada kita. Ada kalanya kita ni tumpah rezeki anak kita sebenarnya. Itu kita tak sedar sebenarnya perkara tersebut, dan kita terlepas pandang bahawasanya bila Allah rezekikan kita anak, yakinlah anak itu telah Allah tetapkan rezeki buat dia. Yang mana rezeki kita akan ada rezeki kita yang memang hak kita, tak akan berkurang dan boleh jadi lebih disebabkan ada anak. Ada kala rezeki anak tu Allah bagi kepada kita dengan Allah meletakkan hari ni rezeki anak ni RM50. Tapi kita kena ingat anak tu kadang-kadang tak sampai RM50 pun dia makan. Bahagian kita tumpah makan rezeki anak. Itu Allah nak sebutkan kepada kita, aku yang pegang rezeki, jangan takut. Begitu juga kahwin. Begitu juga kahwin. Allah sebut dalam surah An-Nur juzuk yang ke-18, kahwinlah wahai lelaki yang bujang dan perempuan yang dara. Sesungguhnya kalaulah kamu miskin, kamu fakir, kami akan kayakan engkau. Iaitu bila hang kahwin, hang asal rezeki hang RM100 je. Tapi disebabkan hang kahwin, datang lagi RM1 punya rezeki. Tapi kita kadang-kadang tak mampu nak habiskan keduanya. Itu menunjukkan rezeki kita bertambah. Sebenarnya bukan rezeki RM100 saya kena kongsi dengan orang lain, tak. Tapi digabungkan dengan rezeki orang lain, maka kita akan menjadi kaya insya-Allah. Itu janji Allah. Semua juga saya tahu tuan-tuan ada pengalaman. Bila kahwin, rezeki ada insya-Allah. Tengoklah contoh bukti yang pertama. Orang bagi hadiah. Bagi hadiah oven, bagi hadiah microwave, bagi hadiah periuk belanga, blender. Benda tu rezeki. Kita tak perlu keluarkan duit kita, nampak? Kita dah save dekat situ. Jadi itu rezeki sebenarnya. Begitu juga dengan anak. Contoh, bila anak kita lahir, maka zaman sekarang kebiasaan orang akan bagi duit. Pengalaman saya lah kan. Baru rezeki Allah bagi anak seorang, alhamdulillah, orang bila jumpa orang ziarah, orang bagi duit. Nampak tak rezeki anak? Tapi adakah waktu tu anak tu boleh guna duit tu? Tak boleh lagi. Cuma ni sedikit saya masuk bab hukum. Kita tak boleh menggunakan harta anak sewenang-wenangnya. Tak boleh menggunakan harta anak sewenang-wenangnya. Contoh yang jelas iaitu yang saya bagi tadi tu. Orang mai ziarah, orang bagi duit tu untuk anak kita. Maka duit tu untuk dia, untuk kita beli lampin, pampers dia, baju dia, pakaian dan semua keperluan untuk anak kita. Okey. Adapun dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahawasanya kamu dan harta-harta kamu untuk ayah kamu. Sebenarnya betul, itu hadis tu betul. Cuma kefahaman yang tepat ialah kita boleh ambil ikut keperluan, dan kalau kita terdesak baru boleh ambil. Okey, kalau saja-saja kita ada duit banyak tapi saja nak habis duit anak, tak boleh, sebab itu hak dia. Walaupun anak tu kita yang punya, tapi Islam itu meletakkan hak seseorang itu kita kena jaga, walaupun sampai ke anak sendiri. Tapi itu antara perbahasan ulama lah, yang mana boleh kita guna harta anak kita iaitu dengan kadar keperluan sahaja. Dan Allah sambung dalam ayat yang ke-31, akulah memberi rezeki kepada kamu dan anak-anak kamu, dan inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan Allah mengatakan sesungguhnya pembunuhan yang kamu buat itu, iaitu kalau kamu bunuh anak-anak kamu itu, khita'an kabira, iaitu kamu sedang melakukan satu dosa yang besar. Dalam kalimah khita'a, para ulama menyebut dengan tafsiran yang antaranya, dia ni khita'a ni bermaksud melakukan kesalahan. Dan dalam penafsiran dalam ayat ini, ulama menyebutkan khita'a ni sebagai satu dosa. Kabira tu besar, kabir besar, iaitu dosa yang besar. Dan disebutkan dalam penafsiran lain ialah dia ni sengaja membunuh anaknya, sengaja, dengan amdan, dengan sengaja. Maka sengaja ini, perbuatan salah sengaja ini adalah satu kesalahan yang sangat besar, dan ini yang dilarang oleh Allah SWT kepada kita.
Jadi pada ayat yang malam ni kita bincang, ayat 29, 30, 31, berulang kali Allah menyedarkan kepada kita bahawasanya dia terkait dengan harta. Aku yang bagi harta, aku yang bagi kekayaan, aku yang menyempitkan kekayaan dan harta engkau. Dan Allah mengajarkan kepada kita juga cara mengendalikan harta. Jangan terlampau bakhil, jangan terlampau pemurah. Jadilah orang yang pertengahan. Jadi itu wallahu a'lam. Secara ringkas tadabbur kita yang mana kita boleh lihat 3 ayat ni sangat penting dan berlega dalam keadaan kita sekarang. Berlega dalam keadaan kita sekarang. Memang kalau kita lihat surah Al-Isra bermula daripada ayat yang ke-24 sampai ayat yang sekarang dan ayat yang akan datang kita bincang nanti, semua tu berlaku pada zaman kita. Semua tu memang kita boleh praktik sekarang. Dan kalau kita tengok pada muka surah ayat yang kita belajar malam ni, banyak Allah meletakkan kalimah wala, 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 wala. Jangan. Jadi insya-Allah pada sesi yang seterusnya kita akan bincangkan berkaitan larangan apa lagi yang Allah katakan kepada kita. Jangan buat. Jadi insya-Allah malam ni kita belajar, Allah kata jangan bunuh anak-anak kamu. Jangan bunuh anak-anak kamu. Cuma saya ada sedikit kritikan ataupun tidak setuju berkaitan dengan beberapa pandangan mengatakan kalau kita guna pil perancang, itu adalah membawa maksud juga kita membunuh anak kita. Jadi wallahu a'lam bissawab. Allah saja mengetahui perkara yang lebih tepat. Kita lihat tafsiran tu kurang tepat dengan situasi seseorang wanita memakan pil perancang. Kita kena tengok juga maslahah dia. Maslahat ni membawa maksud keperluan keadaan dia, iaitu kebaikan dia ni, perempuan ni, seorang isteri ni kebaikan dia macam mana? Adakah dia boleh bagi anak, adakah dia boleh lepas beranak seorang. Jadi kita kena tengok, tak boleh kita ambil satu hukum sama rata je. Hang pakai pil perancang, hang kena ingat Allah tak bagi bunuh anak hang. Tak boleh. Itu antara pandangan wallahu alam yang kurang tepat, kerana kita kena tengok konteks seseorang itu juga. Mungkin ada kala dia bukan takut rezeki, tapi mungkin kesihatannya kurang baik. Antara lainnya mungkin dia nak beri kasih sayang sepenuhnya kepada anaknya yang ada sekarang. Dia risau dia tertinggal, tergadai ataupun tergugur ataupun terkurang kasih sayang kepada anak yang ada disebabkan fokus pada anak yang baru. Jadi itu perkara yang kita kena lihat, kita kena bijaksana dalam mengawal ataupun mengaplikan ayat Allah dalam kehidupan kita. Jangan kita ambil sekadar fahaman ikut suka aja. Yang normal, alhamdulillah saya sihat, akhlak normal, sihat insya-Allah, amin. Jadi insya-Allah malam ni kita akan berhenti pada ayat 31 dahulu. Kita akan sambung pada sesi akan datang insya-Allah, iaitu pada ayat yang ke-32 dan seterusnya. Yang mana Allah melarang kita wala taqrabuz zina. Sebab dicari terkait dengan atas tu juga insya-Allah. Ini kita akan sebutkan nanti dalam tafsir dan tadabbur yang dalam sesi akan datang insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan boleh utarakan insya-Allah, kita boleh jawab mana yang mampu, mana yang saya tahu insya-Allah. Secara kesimpulan, ayat yang kita belajar malam ni ayat yang ke-29 sampai 31, iaitu berkaitan dengan hak kita, dengan harta kita, berkaitan cara kita menguruskan harta kita, berkaitan dengan keyakinan bahawasanya Allah itu yang memegang segala urusan tadbir rezeki kekayaan kita. Dan Allah mengajar kita juga jangan takut akan miskin kalau anak kita ramai. Jangan takut akan miskin kalau Allah rezekikan kita anak. Jangan takut kita miskin kalau Allah rezekikan kita anak angkat sekalipun. Dalam ayatnya lain Allah ulang juga kalimah perkataan ini, tetapi kalimah perkataan yang dalam surah lain, iaitu dalam surah An-Nahl. Ya ke? Allah alam. Dalam surah itu payah ingat ayat ni, tak ingat.
dekat surah mana. Allah menyebut bahawasanya ayat yang sama, iaitu Allah kata jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut. Tapi ayat tu Allah tujukan kepada orang miskin. Manakala pada ayat ini, surah Al-Isra ni, ayat ke-31 ni, Allah tuju kepada orang-orang yang ada duit, orang yang berkemampuan. Jangan kamu takut dengan harta yang kamu ada sekarang disebabkan Allah rezekikan kamu anak. Jadi orang miskin pun jangan takut akan kekurangan rezeki. Orang yang kaya pun jangan takut kekurangan rezeki kalau Allah bagi anak. Sesungguhnya datangnya anak itu beserta dengan rezekinya. Kalau kita tengoklah, mak ayah kita miskin ke bila kita ada? Itu yang mudah perbahasan ataupun analogi, contoh kita boleh berikan untuk kita faham dan sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Saya berhenti dekat situ dahulu. Moga Allah beri kebaikan, kerahmatan, manfaat buat saya dan tuan-puan semua. Kita tak tafsir ayat, kita tak tafsir, tak tadabbur dalam-dalam. Kita hanya bagi kesimpulan apa ulama menafsirkan ayat-ayat ini untuk kita beramal secara ringkas. Dan moga-moga bila kita baca Quran, baca ayat-ayat yang kita bincang pada malam ni ataupun malam sebelum-sebelumnya, kita boleh faham sedikit sebanyak Allah nak suruh kita buat apa. Kita boleh faham sedikit sebanyak Allah nak nasihat kita tentang apa. Jadi moga Allah beri taufik ataupun kekuatan untuk kita teruskan baca Quran, belajar ilmu Quran, teruskan faham Al-Quran, teruskan tahu cara tajwid, hukum hakam tajwid dan sebagainya. Yakinlah ini yang Allah janjikan, kamu sedang melakukan satu investment ataupun pelaburan yang sikit pun tak akan rugi, insya-Allah. Kita sambung pada sesi akan datang. Hadza wabillahi taufik. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi